Konvensyen yang kedua ini, kita telah memilih tema ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Mengapa ubah sekarang dan mengapa selamatkan Malaysia? Yang nak diselamat tentu dalam keadaan yang berbahaya. Menunjukkan di sana perkara-perkara yang tidak kena, yang silap, yang perlu diislah, direformasi dan diperbaiki. Dalam kaedah ilmu politik dan menjadi amalan masyarakat antarabangsa, sesebuah negara yang hendak diiktiraf mestilah bertanggakkan kepada 5 perkara yang penting. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, tanah air. Yang ketiga, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Yang keempat, pemimpin. Yang kelima, kedaulatan dan kewibawaan negara itu. Kita mempunyai rakyat yang paling unik, masyarakat majmuk. Rakyat adalah tonggak yang penting kepada sebuah negara. Walaupun kita menguasai bumi yang seluas manapun, sekiranya tidak ada rakyat, maka bumi yang luas tidak berarti dan tidak bermakna. Negara yang berwibawa ialah rakyat yang berwibawa. Kita mengalami rakyat yang diperbodohkan kerana kerajaan yang salah. Kerajaan yang mahu mengekalkan kuasa seberapa lama walaupun melakukan kesalahan. Menyalahi amalan negara demokrasi yang maju dan menyalahi amalan Islam. Demokrasi moden adalah pengambilan daripada kitab-kitab ilmu politik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam setelah berlakunya pengajian orientalis melalui perniagaan, perang salib, penjajahan dan lain-lain. Al-Quran memaparkan negara yang paling zalim dalam sejarah manusia kerana memperbodohkan rakyat. Walaupun negara itu paling hebat tamadun kebendaannya, negara Mesir, banyak peninggalan warisan sejarah, piramid yang dibina dengan hebat. Al-Quran mengutuk Firaun yang memerintah Mesir kerana memperbodohkan rakyat. Firman Allah Ta'ala, وَنَادَأَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرٌ مِنْ ذَهَبٍ أو جاء معه الملائكة مقترنين
fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun menyeru dengan mengerah rakyat, lalu menyampaikan titah ucapannya, wahai bangsaku, akulah yang menjadi raja memerintah negeri Mesir ini. Sungai-sungai yang mengalir menyalurkan tali air ke kebun-kebun, yang menyuburkan tanaman, memberi kemudahan kepada kamu, adalah projek aku. Aku yang buat. Kalau aku tak buat, air tak masuk kampung. Satu lagi projek Barisan Nasional. Apa yang boleh diberi oleh Nabi Musa yang hina, yang tidak boleh berucap dengan jelas, tidak diberi kepadanya pingat-pingat kebesaran, menandakan kehebatannya? Mengapa tidak dibawa malaikat mengiringinya? Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat menjadi hakim. Rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil sekiranya saksi tidak adil. Yang menjadi saksi dalam amalan demokrasi ialah media. Media tidak memberi laporan yang sepenuh kepada rakyat. Rakyat di Pulau Pinang tidak tahu ada kawasan setinggan di Sabah dan Sarawak yang dibakar hangus rumah mereka. Kebun yang dimusnahkan. Rakyat di Malaysia Timur tidak tahu di zaman Barisan Nasional rumah-rumah setinggan diroboh begitu rupa di Selangor. Masing-masing tidak tahu apa yang alami oleh masing-masing. Disuap dengan sedikit kemewahan dan kesenangan. Media yang digunakan masuk pada tiap-tiap buah rumah, RTM, TV3 dan lain-lain. Ceramah yang diberi peluang berparti-parti yang bukan kerajaan memerintah sangat terhad, dengan banyak gangguan. Rakyat diperbodohkan. Kita mempunyai sumber rakyat yang baik. Rakyat masyarakat majmuk. Al-Quran mengiktiraf masyarakat majmuk. Kerana dunia akhir zaman menjadikan bangsa-bangsa bercampur, maka semangat perkauman tidak sesuai di akhir zaman ini. Dalam dunia yang penuh dengan kemudahan teknologi, menjadikan dunia perkampungan yang sempit. Bangsa-bangsa berhubung di antara satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Saya ulangi apa yang saya sebut pagi tadi, kerana saya yang paling berpeluang pada hari ini. Pagi boleh berucap, petang boleh berucap lagi. Wujudnya bangsa-bangsa bukan untuk berpecah. Bangsa-bangsa mempunyai keistimewaan masing-masing. Kita perlu mengumpulkan pelbagai bangsa ini dengan mengambil keistimewaan bangsa yang ada bagi membina kekuatan untuk menegakkan negara.